A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dulu majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Berbahagia Tuan Imam, pegawai masjid, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi. Moga-moga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah izin, rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini Allah masih lagi panjangkan usia kita dalam keberkatan. Allah masih lagi berikan pada kita dengan ruang dan peluang ini, dengan iman, akidah yang mantap, dengan lisan dan tutur bicara yang baik, hati yang suci, dan masa yang Allah kurniakan kelapangan buat kita untuk sama-sama kita boleh berada di dalam ruang masjid kita ini semata-mata ibtigha mardatillah. Kita nak mencari keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut pada kita di antara 3 amalan yang boleh menjamin seseorang ini akan masuk ke dalam syurga Allah. Pertamanya kata Nabi, membina hubungan dengan Allah melalui ibadah salat.
Hanya dengan ibadah salat ni Nabi berikan jaminan untuk umat manusia boleh masuk ke dalam syurga milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, dengan mengamalkan sunnah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup atas dunia, maka kita mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara asbab jalan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iaitulah dengan membina hubungan silaturahim sesama manusia. Bina hubungan silaturahim sama manusia. 3 benda, 3 amalan yang kata Nabi berikan jaminan untuk manusia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, malam ni kita masih lagi berbicara dan menyambung kitab kita, iaitu kitab Bahrul Mazi. Dalam bab ni malam ni kita akan sentuh bab yang ke-122 pada muka surat 399. Habis dah? Maka kita sambung malam ni pada bab yang disebutkan babu ma jaa fi waqtil jumu'ah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan waktu Jumaat. Kita semayang Jumaat ni yang dikatakan waktu Jumaat tu bila? Baik. Hadis ni dibawa daripada Anas bin Malik. Hadis ni hadis yang ke-139 dan disusun dalam karangan kitab ini, kitab Bahrul Mazi ni. Baik, dia kata an Anas ibn Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jumu'ata hina tamilu syams. Hadis ni bertaraf hadis hasan sahih. Dia kata daripada Anas bin Malik bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia sembahyang Jumaat pada waktu cenderung, yakni condong matahari. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula waktu sembahyang Jumaat itu ialah kemudian daripada gelincir matahari. Kemudian daripada gelincir matahari. Bila ni gelincir matahari ni? Kita pegang macam ni senang. Masuk waktu zuhur. Gelincir matahari menandakan kita boleh dah sembahyang waktu zuhur. Itulah bermulanya salat Jumaat. Baik, dia kata dengan beberapa hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu, dan satu daripadanya telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi demikian ini. An Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jumu'ata hina tamilu syams. Bahwasanya daripada Anas ibn Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia sembahyang akan Jumaat waktu gelincir oleh matahari. Ni yang kita sembahyang sekarang ni. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Salamah bin Al-Aqwa, Jabir dan Az-Zubair, dan katanya lagi bermula hadis Anas itu ialah hadis hasan lagi sahih. Maknanya jumhur ulama berpendapat bahawa bermulanya waktu Jumaat itu adalah kemudian daripada gelincir matahari. Baik. Masalah dia kata, Jumaat itu mana waktunya? Mana dia waktu yang dikatakan Jumaat itu? Kata Abu Isa, dan ialah yang telah ijma' atasnya kebanyakan ahli ilm, bahwasanya waktu Jumaat itu apabila gelincir oleh matahari dari rembangnya seperti waktu zuhur, dan ialah perkataan Syafi'i, Ahmad dan juga Imam Ishaq. Dalam kaedah ini jumhur ulama berpendapat bahawa bermulanya waktu Jumaat itu ialah gelincir matahari. Dalilnya mana? Kita dah sebutkan tadi yang dibawa oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu.
Nah, yang kita semayang waktu zuhur ni, kita bukan ikut orang. Orang tanya, hang semayang Jumaat ni bila? Aku semayang waktu zuhur. Kita semayang waktu zuhur tu, Jumaat tu, bukan pasal taklid, bukan ikut-ikutan, tapi kerana ilmu. Malam ni kita jumpa hadis ni, malam ni kita tengok hadis ni, malam ni kita ada dalil yang kita semayang Jumaat bermula gelincir matahari. Ni dalil dia. Kalau orang tanya tuan-tuan boleh jawab dah lepas ni. Dalil dia yang ni. Anas ibn Malik waktu dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang haina tamilu syams. Nabi sembahyang bila gelincir matahari, Nabi mula sembahyang. Ini dalil dia. Baik. Bila waktu yang betul kita mula sembahyang dan boleh sembahyang? Bila? Baik, dia kata dan telah memikir setengah mereka itu bahawasanya sembahyang Jumaat itu apabila disembahyangkan dahulu daripada gelincir matahari, bahawasanya harus ia juga sebagaimana kemudian daripada gelincirnya. Apa maksud dia? Dia kata kalau siapa yang sembahyang sebelum gelincir matahari, maka dia kena sembahyang harus bagi dia seperti dia sembahyang selepas gelincir matahari. Maknanya siapa yang sembahyang sebelum gelincir matahari tak boleh, tidak sah. Ni kita mengaji ni kitab fiqh. Tentu kena ingat, tidak harus bagi kitab fiqh, tak sama kita mengaji tidak harus bagi ilmu tauhid. Jadi kena faham. Lam yajuz bagi kitab fiqh tak sama dengan lam yajuz yang disebutkan dalam kitab tauhid. Ni kena pandai beza. Malam ni kita sebut tentang kitab fiqh. Bila tak harus, maknanya dia tidaklah sehingga mendatangkan dosa. Tetapi kalaulah kita bahas dalam kitab akidah atau kitab tauhid, tidak harus dalam kitab tauhid, dia boleh sehingga membatalkan iman. Wal'iyazubillah. Ini kita cerita ni kitab fiqh. Tidak harus dalam kitab fiqh, tidaklah sampai membawa kepada dosa. Tidak harus. Maknanya dia boleh ganti pada, dia boleh sambung atau boleh buat pada waktunya. Gitu. Boleh faham Baik. Telah berkata Ahmad ibn Hanbal, dan barang siapa sembahyang akan Jumaat itu dahulu daripada gelincir, maka bahawasanya tiada memikir ia atasnya ulang sembahyang. Mengikut pendapat mazhab Hambali, Imam Ahmad ibn Hanbal. Apa dia kena buat kalau dia sembahyang sebelum gelincir matahari? Tak ada asbab lain, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, melainkan dia kena ulang solat dia. Ni yang kata jumhur ulama ni. Tak ada asbab lain. Tak ada dia kata saja kita boleh lah kot, gagah pergi lah. Tak boleh. Kalau siapa yang solat sebelum daripada gelincir matahari hari Jumaat, maka kata Imam Ahmad ibn Hanbal dia kena ulang. Barak. Kata imam yang lain dia kena ulang sebab tidak harus, lam yajuz, tidak harus atas dia. Maka bila tak harus ni tak ada apa. Bila tak ada apa, sah tak salat dia? Tidak sah. Itu perbahasan yang lain lah. Baik. Kata Nawawi di dalam syarah Muslim, sungguhnya telah berkata Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, jumhur ulama daripada sahabat. Ini semua pendapat 4 mazhab. Tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, tiada harus Jumaat itu melainkan kemudian daripada gelincir matahari daripada rembangnya. Maknanya jumhur ulama, apa jenis, apa mazhab sekalipun, dia kata ni, mazhab Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan tadi Hambali pun menyebut perkara yang sama. Bila kita buat Jumaat itu sebelum daripada gelincir matahari, dia kata tiada harus Jumaat. Mana Jumaat tu tak sah lah.
Dia kena buat apa? Kena ulang. Dia kata, oh, saya dah semayang dah Ustaz, tapi belum masuk waktunya. Maka kamu kena ulang solat Jumaat itu. Ya, baik. Pada masalah 482, dia kata, Jumaat itu manakah awal akhir waktunya? Soalnya dekat sini dia tanya pula, Jumaat itu bila habaq kata gelincir matahari itu awal, akhirnya bila akhir. Bila ada awal mesti ada akhirnya. Akhir Jumaat itu bila? Bila Jumaat itu berakhir? Boleh sampai malam ke? Boleh sampai pukul 12 tengah malam ke? Atau boleh sampai waktu maghrib ke? Waktu apa yang akhirnya? Waktu mula kita tahu dah, gelincir matahari, makna masuk waktu zuhur, tu mula. Habis kita nak semayang waktu bila ni? Sampai bila? Ada limitasi ke tak? Ataupun mesti semayang waktu zuhur tu ya? Waktu gelincir matahari tu terus semayang? Ke lagu mana? Baik, dia kata Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Um, dan bermula waktu Jumaat itu barang yang antara gelincir matahari hingga akhir waktu zuhur, dahulu daripada keluar imam daripada sembahyang Jumaat. Dia kata waktu solat Jumaat ni, kata Imam Syafi'i, mazhab kita lah, kata mazhab Imam Syafi'i, sembahyang Jumaat ini bermula, dia kata bermula gelincir matahari hingga akhir waktu zuhur, dahulu daripada keluar imam daripada sembahyang Jumaat. Apa makna dia? Makna dia ialah kita sembahyang zuhur ni, kita sembahyang Jumaat ni sehingga sebelum masuk waktu asar. Imam tu kena selesai dah sebelum masuk waktu asar. Imam tu kena selesai. Di Malaysia ni tak ada lah berlaku Jumaat tu pukul dekat-dekat nak asar, tak ada lah di Malaysia. Tapi tak tahu lah kot desa mana ni ada. Tapi jarang ada. Kalau ada ni viral besar lah tuan-tuan ni. Tapi boleh tak Jumaat nak buat pukul 3 petang? Boleh. Tapi tak ada orang buat lah. Pasal apa tak ada? Orang Kelang Kabut pukul 1 tu pun orang tak main. Tengah pukul 3 lagi tak main lah orang. Tinggal tu imam, tu bilai, tu siap. Jenuh pergi turut. Terah hak pukul 1 tu pun jenuh. Ni terah nak buat pukul 3. Lagi tak ada orang dah. Pukul 3 ni zaman orang duduk tengah lena. Dan hari Jumaat tak tahu nak buat apa. Makan-makan perut dah kenyang. Buat apa Zat? Lena. Tu yang dia kira kalau Jumaat ni nak boleh cepat ni. Kalau boleh cepat lagi bagus. Pasal balik lena. Dia kan buat kerja apa? Dia ni kira lena. Main masjid lena. Bukan tahun ni lah. Ni tahun Zimbabwe ni. Tahun ni clear. Dan duduk di dalam kereta lena. Lena kita. Ni. Dia kata, bila ni? Sampai waktu zuhur berakhir. Jadi pulang lah. Nak buat bila Jumaat tu pulang. Pukul 4 pun boleh. Asal sebelum zuhur. Sebelum asar. Baik. Itu waktunya lah. Dia kata maka barang siapa sembahyang akan dia kemudian daripada gelincir matahari hingga ada salamnya daripadanya dahulu daripada akhir waktu zuhur, maka sungguhnya sembahyang ia akan Jumaat itu dalam waktunya. Dia kata siapa yang sembahyang mula terbit gelincir matahari sampai sebelum asar, maka itulah waktu Jumaat. Sah tak sembahyang dia? Sah. Ketiga boleh, kedua boleh, 2.30 boleh, dia tak ada waktu. Cerita dia bermula gelincir matahari sampai masuk waktu asar. Itulah waktu dia. Kalau dia sembahyang sebelum masuk waktu asar Jumaat ni, tetap sah. Tetap sah. Orang tanya pula, habis tu pasal apa kita sembahyang awal Ustaz? Pasal memang kena sembahyang awal lah. Kan? Kita sembahyang awal. Sebab apa? Sebab nak memberi laluan pada urusan-urusan dunia yang lain.
Nah, baik dia kata. Dan nama berjumaat ia melainkan bahawa adalah ia dalam negeri yang telah berjumaat ia padanya dahulu. Tu nama dia Jumaat. Nah, jadi kita sembahyang Jumaat tu itulah namanya solat Jumaat. Itulah namanya Jumaat. Baik. Kata Syafi'i, dan barang siapa tiada memberi salam ia daripada Jumaat itu hingga keluar akhir waktu zuhur. Kata Syafi'i, kalau dia bagi dia semayang dan dia tak sempat memberi salam sampai dah habis waktu zuhur dah. Ni semayang Jumaat ni. Nescaya tiada memadai akan dia itu Jumaat. Jumaat dia tak ada. Pada dia tu Jumaat dah tidak ada. Dan baginya zuhur dan dia kena semayang zuhur. Dan atasnya semayang 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Boleh faham tak? Katalah dia semayang pukul, contohlah, ni tak ada berlaku kat Malaysia lah, kat dunia pun tak ada kan, tapi ni bagi contoh ya, jangan duk gagah buat satgi viral kan. Contoh ni contoh abang begini, katalah asar pukul 4.30, contoh dia semayang zuhur mayang Jumaat ni pukul 4.25, contohlah, ni contoh tak ada orang buat ni kan. Mayang asar 4.30, masuk waktu asar ni 4.30, dia semayang Jumaat 4.25, mayang ni 4.30 ni masuk waktu dah, yang dia Jumaat tak selesai lagi. 4.30 ni masuk dah, dia tak selesai Jumaat lagi, maka kata Imam Syafi'i tak sah Jumaat pada dia. Habis tu dia kena buat apa? Dia kena semayang zuhur. Berapa rakaat? 2 ke? Tak, bukan 2, 4 rakaat. Boleh faham dekat tu? Jadi ni contoh. Jadi tak pernah ada orang buat lah. Jadi nak abang kata maknanya Jumaat itu dalam waktu zuhur. Baik. Okey. Lain dia kata. Masalah yang ke-483, khutbah Jumaat dan waktunya. Ada khutbah Jumaat pula dah. Jumaat kena ada khutbah lah. Kata Syafi'i, dan tiada harus dimulai khutbah Jumaat itu hingga nyata gelincir matahari. Khutbah Jumaat ni bila? Dia mesti bermula gelincir matahari. Maknanya masuk waktu zuhur. Dia tak boleh buat khutbah dulu. Tak masuk waktu lagi buat khutbah dah. Nak cepat. Dia kata, lah ni senang Ustaz. Kita buat khutbah dulu pukul 12.30. Lepas tu elok-elok setengah jam pukul 1 masuk zuhur, kita terus semayang balik awal lagi. Boleh makan kari kepala ikan seludu. Contoh lah kan, ni malam-malam ni kan. Di Sungai Petani ada satu kedai viral nasi kanak. Di Arab ni, saya pergi Mekah tahun sudah dah, dia ada satu kedai, dia panggil nasi Arab sedap di dunia. Nasi Arab tu dia panggil al-lazah fid dunia. Sepi kedai tu, nasi Arab sedap di dunia. Sedap sungguh tuan-tuan. Cerita pergi lah kat tuan-tuan, bagi tuan-tuan teliok pergi. Aku rasa dah, tapi sedap sungguh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ada kesempatan, tuan-tuan depan buka dah Mekah ni kan, tuan-tuan pergi kedai tu, kedai nasi Arab sedap di dunia. Bahasa Kedah ni dia panggil sedap nak mampu. Bahasa Kedah kan. Sebab tu nikah orang Kedah ni kena faham. Nak mampuih tu bukan kata dia ni kasar. Bukan. Nak mampuih tu maknanya bersangatan. Tengoklah kamu dewan, memang tak ada pun kan. Tuan-tuan tengok kan, nak mampuih ni maknanya sedap bersangatan. Bersangatan tu makna nak mampuih. Bahasa Kedah nampak tak? Di samping orang Kedah ni dia bagus, dia teringat mati, zikrul maut. Tu yang masuk syurga banyak orang Kedah ni. Melawat. Tuan-tuan tengok kita kan, semua nak mampu, sedap nak mampu. Apa nama, mengantuk nak mampu. Aku lah bawa kereta mengantuk nak mampu. Semua nak mampu. Nak mampu itu bukan pasal kasar, tapi nak abang kata bersangatan, mengantuk sungguh. Kan? Kalau nampak orang tu jenis kaki muhung ni, orang Kedah kan muhung kan, dia kata muhung nak mampu. Aku tak boleh lah mamat tu. Awak apa? Muhur nak mampu.
Maknanya muhung bersangatan lah tu. Tak ada orang muhung macam dia, melainkan dia seorang je. Tentulah. Ni bersangatan. Ni cerita ni, dalam keadaan ni, maka kita kena letakkan kedudukan masa tu dengan tepat dan betul. Sebab tu di antara syarat sah salat, yakin masuk waktu. Kita sembahyang maghrib, yakin ni. Tapi jangan duk buat yakin. 6.30 dia tak, aku yakin maghrib dah. Kepala otak dia 6.30 tu tak yakin. Hak tu bukan dia. Yakin ni maknanya, yang kata yakin ni dia takkid, dia sungguh-sungguh membenarkan itu waktunya. Itu perkara yang tepat. Ni bukan 6.30 duk kata masuk, itu bukan dia lah. Hak tu nama dia muhung pahit. Itu tak betul lah. 6.30 cerah tanah lagi tu pun dia kata maghrib dah. Itu tak betul, nampak sangat. Jadi yakin ni. Macam kita lah dalam Islam ini dia ada yakin, lawan kepada yakin ni dia sebut syak. Bila syak ni timbul dalam diri seseorang ni, timbul syak ni, ada benda yang kita kena tengok balik. Semayang timbul syak, ambil wudu timbul syak, nak baca Quran, perkataan huruf yang keluar itu timbul syak, habis. Maknanya ada benda. Sebab syak ini datang daripada syaitan. Jadi kenapa syak ni timbul? Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, syak ni ataupun keraguan, ataupun bahasa kita dia panggil was-was. Bahasa orang Kedah panggil wah-wah. S tak bunyilah. Wah-wah ni. Wah-wah ni timbul sebab apa? Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ada banyak tanda. Ada banyak perkara, amalan, tabiat yang kita buat sehingga timbul was-was ni. Manusia bila timbul was-was ni, dia main syaitan. Kenapa? Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitabnya, dalam kitabnya Jawhurul Mawhu'. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ada banyak, tapi disebut dalam kitab itu, dia kata apa? Di antaranya manusia ni bila timbul was-was, pertamanya disebabkan dia ni kencing pada tempat mandi. Kencing pada tempat mandi. Sebab tu orang tua-tua dulu kalau buat rumah, dia pisahkan bilik air dengan jamban. Rumah lah ni, semua rumah dia gabung sekali. Tentulah jamban, tentulah bilik air. Dan ulama dulu dia pesan dah gini. Jadi zaman lot tak upaya rumah lagu tu, cuma jaga-jaga. Yang ni boleh timbulkan rasa was-was. Dan Jawhurul Mawhu' kitabnya disebut begini. Kita kencing pada tempat yang mengalir air mandi. Kan air kita mandi tu ada air, ada turun ni lah dalam dia punya longkang kita tu kan. Tang tu dia pergi kencing, lama kelamaan dia boleh timbul perasaan was-was dalam ibadah. Ni jaga-jaga. Yang kedua, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, was-was ni boleh timbul, boleh datang keraguannya apabila kamu meletakkan sampah di dalam rumah sampai dalam keadaan yang lama. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sebut, sampah jangan dibiarkan dalam rumah lama, dia boleh timbul was-was. Sampah kita ni kalau duduk dalam rumah kita sampai berulat, ulat tu sampai keluar kat tu sampah tu, kerek. Tu tak boleh, dia timbul was-was. Ni kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Jadi nak cerita, was-was ni jangan sampai dia timbul dalam diri seorang. Bila timbul ni, dia mula kadang-kadang solat pun dia timbul was-was. Ini bahaya. Nak sembahyang pun timbul was-was, takbir pun tak boleh. Dia mula jadi terkesan dengan ibadah. Ini bahaya. Sebab itu jangan sampai was-was ni timbul dalam diri kita. Baik, kita sambung lagi. Dia kata Syafi'i, maka apabila memulai seorang akan khutbah Jumaat dahulu daripada gelincir matahari, kemudian tergelincir matahari itu, maka ia pun mengulang khutbahnya.
nescaya memadailah daripadanya itu Jumaat. Maknanya dia kena ulang khutbahnya. Boleh? Maka barulah Jumaat itu berpadanan dengan dia. Maknanya memadailah Jumaat itu apabila dia ulang khutbah setelah dia baca khutbah dahulu sebelum daripada gelincir matahari. Boleh faham tak? Jadi khutbah pun kena baca selepas daripada gelincir matahari. Dan jika tiada diulangnya kemudian daripada gelincir, nescaya tiada memadai Jumaat daripadanya. Dia kata kalau dia tak ulang, maka Jumaat itu tak sah. Tiada memadai Jumaat padanya. Maknanya Jumaat dia tak sah. Jadi nak tak nak, dia kena ulang khutbah Jumaat itu. Dan adalah atasnya bahawa sembahyang akan dia 4 rakaat zuhur. Kalau dia tak mau ulang juga, duk berdebat ni, maka dia kena sembahyang zuhur 4 rakaat. Boleh faham dekat tu? Okey. Dan dia kata jika sembahyang orang akan Jumaat di dalam kelakuan yang tiada memadai ia daripadanya padanya, kemudian mengulang ia akan khutbah Jumaat itu dan pula jatuh sembahyang itu di dalam waktu, nescaya memadai Jumaat itu daripadanya. Maknanya bermula khutbah itu waktu gelincir matahari Jumaat lah. Boleh. Maka jika tiada yang demikian, nescaya sembahyang akan dia akan zuhur. Kalau dia tak buat juga, dia kena sembahyang zuhur 4 rakaat. Dan bermula waktu yang harus padanya Jumaat ialah barang yang antara gelincir matahari sampai masuk waktu asar. Jadi waktu zuhur, waktu Jumaat tu bermula waktu zuhur sampai waktu asar. Itu Jumaat. Jadi terpulanglah pada kita. Nah, baik, ke-484. Masalahnya Jumaat habis di dalam waktu asar. Apa hukumnya? Okay. Kata Syafi'i, dan tiada memadai Jumaat itu hingga berkhutbah imam akan 2 khutbah dan disempurnakannya salam Jumaat itu dahulu daripada masuk waktu asar. Maknanya khutbah, 2 khutbah, dan juga waktu Jumaat itu kita kena selesaikan dalam waktu zuhur. Selesaikan dalam waktu zuhur. Jadi kena cepat-cepatlah. Kata Syafi'i, maka jika masuk awal waktu asar dahulu daripada salam ia daripada Jumaat itu, tengah-tengah sembahyang Jumaat masuk dulu daripada bagi salam. Yang ni nampak sangat kelam-kelabut ni tuan-tuan ni. Tapi kitab dia sebut jugalah. Kan? Macam saya baca masa di universiti dulu, ada satu kitab. Saya lupa nama kitab lain dah, tapi kitab fiqh lah. Dia kata ada satu pelakuan, satu orang, ni zaman saya baca dulu ni, tahun awal tahun 2000 dulu ni. Dia kata dalam kitab ni ulama apa nama Syekh Mustafa Al-Qayyad, dia sebut dalam satu kitab fiqh, saya lupa nama kitab dia. Dia kata apa tuan-tuan, dalam kitab fiqh ni dia kata kalau satu orang dia ni melakukan persetubuhan dia dengan seekor lembu, masa tu persetubuhan seseorang yang dilakukan dengan seekor lembu. Jadi masa tu kami pun tanyalah Syekh ni, adakah Syekh orang buat projek dengan lembu? Masa tu nampak lagu pelik lah, orang buat projek dengan lembu. Tapi rupanya tuan-tuan, zaman tahun 2020-an ni ada. Tuan-tuan jangan pelik. Sebab tu kalau kita tengok dengan dunia yang kritikal ni, benda-benda pelik ni jadi biasa. Tuan-tuan tengok dulu ni, zaman kita dulu ni, orang perempuan ni kalau dia pakai seluar ni jadi pelik. Zaman dulu ni orang perempuan bila dia keluar rumah dia pakai seluar ni kira jadi satu keaiban pada keluarga tu. Tapi zaman sekarang orang perempuan bila pakai seluar jadi biasa. Ni sejak ni orang perempuan dah mula hisap vape.
kita jadi pelik. Kita naik kereta, berhenti sebelah kita, ada anak dara ke apa tak tahulah, naik motor dah pakai seluar jin, ketat nak mampus. Orang Kedah kata nak mampus juga tu, ketat bersangatan ni, ketat nak mampus ni. Dalam pada tu dia hisap vape, pok dia tu, orang. Kita tengok pelik. Satu ketika nanti 20 tahun akan datang atau 15 tahun akan datang, orang perempuan hisap rokok jadi biasa. Tuan-tuan, jadi biasa. Kalau di kedai-kedai makan lah ni yang buka, lah tak ada lah. Dulu buka mungkin 12, 1-2 pagi ni ada jual shisha. Kan? Shisha ni dia jual macam-macam perisa duk ada. Perisa strawberry, perisa apa semua ni kan. Orang perempuan bila hisap shisha tu jadi pelik. Tapi lah berlungguk dah duk ada. Ini dah kata dunia ni. Dulu ni zaman kita mengaji dulu, bila syekh sebut seorang yang bersetubuh dengan binatang jadi pelik. Lah ada tak? Ada. Dia jadi satu benda yang jadi penyakit mental. Dia panggil mental disorder. Ni zaman lah ni benda-benda yang melibatkan mental disorder ni banyak. Lah kalau tuan-tuan baca buku kan, dia sebut kalau yang jenis suka seks kepada kanak-kanak dia panggil pedofilia. Saya dengar ni salah satu penyakit mental. Ada yang jenis suka seks terhadap kanak-kanak ni dia panggil pedofilia. Ada satu mental disorder juga. Dah. Dia ni suka seks kepada perempuan-perempuan mengandung. Pun ada, saya lupa nama dia. Tapi ni jenis mental disorder. Dan ada orang yang jenis suka seks kepada haiwan. Ada, saya lupa nama dia. Dia ada dia punya terms dia. Tuan-tuan boleh semak Google lah, Mr. Al-Googly. Ada, dia cerita dalam tu. Ni jenis-jenis mental disorder. Tuan-tuan ingat tak dulu ni zaman mula-mula diperkenalkan selfie ni, mula-mula dulu ni, saya ingat tahun 2000 awal macam tu lah, ada handphone kita canggih lagu ni, dia ada selfie depan. Ada satu artikel dikeluarkan dalam paper, dia kata siapa yang suka berselfie ni salah satu penyakit gila mental, penyakit mental. Tuan-tuan tak macam tu balik tengok balik. Saya ingat tahun 2000, 2006, 2007 lagu tu lah. Siapa yang suka berselfie ni, satu doktor dia tulis dalam tulisan dia. Dia kata dia ni ada penyakit mental. Zaman lah ni baru 20 tahun pun tak ada lah. Baru ni lah ni orang duk selfie sedia. Kita pun selfie. Kalau kita selfie, kita pun mental ke orang. Lah ni tuan-tuan tengok handset hak canggih-canggih ni. Kan handset hak canggih-canggih, hak yang terkini ni kan. Apa semua ni saya pun tak tahu lah tuan. Orang liga handset kan canggih-canggih. Semua hak kamera, hak depan-depan ni, kamera depan tu canggih daripada kamera belakang. Berapa megapixel saya pun tak tahu lah. Kadang-kadang hak depan tu jenis flawless ni. Jenis skincare ni tak pakai pun. Dia tu dah lah hitam. Kamera mai tuan-tuan jadi putih seolah. Kita tengok pun terkejut bewau. Kata, dia ni aku jumpa baru seminggu hitam. Nampak lagu gelap. Tengok lah kamera gambar putih seolah. Dia lain tu. Sebab apa? Penangan kamera. Sebab tu kamera ni dia menipu, jangan percaya. Dah, boh lah gambar semua elok ya. Macam tekak gambar di rumah. Boh gambar rumah elok ya, bersih, cuci calak. Kita pi tengok rumah dia selera nak mampus. Ya, bersangatan lah ni, bukan cerita ni, bersangatan selera. Dunia lah ni lagu tu. Ni yang kita nak sebut ni, dulu ni ada kitab sebut macam tu. Tapi lah kita dah jumpa. Ni macam ni lah. Zaman ni kita baca kitab ni, Zuhur Jumaat ni dilakukan dalam waktu Zuhur dan penyudahnya waktu Asar. Ada tak ada zaman lah yang semayang Jumaat dekat-dekat Asar? Tak ada. Dia kata tak ada jumpa saya pi lah duduk tak mana pun tak ada.
Tapi mungkin barangkali satu ketika nanti, mungkin 20 tahun akan datang, akan ada orang yang semayang Jumaat pukul 4 petang. Tak mustahil ni benda-benda ni. Sebab tu ulama dia bahas benda ni. Jadi rojokkan kita. Lo tak mungkin lah. Lo mungkin lah. Tuan-tuan boleh kata, cerita apa Zat, benda ni bukan berlaku. Lo mungkin tidak. Tetapi bila ulama bahaskan, barangkali ada satu waktu yang akan mai pada kita dengan benda-benda yang macam ni. Ni macam kita sebutlah tuan-tuan, dalam kitab fiqh dia sebut, tentang saf. Kita tak jangka zaman ni dia mai saf dalam kedudukan jarak. Siapa jangka ni? Kita pun tak nak mengaji. Dalam kitab dia dah sebut dah, bila sampai satu wabak kita semayang di rumah, maka lafaz Bilal itu ada lain sikit. Sallu fi buyutikum, semayanglah kamu di rumah kamu. Kitab sebut lama dah, tapi masa tu mungkin kita tak mengaji, duk mengaji kot-kot tu ya. Kitab sebut lama dah. Ada perkataan bila Bilal melaungkan azan, sallu fi buyutikum, semayang di rumah kamu. Rupanya kalimah itu hari ni kita belajar. Nampak tak dalam suasana tu? Macam saya mengaji dulu tak ada kita pun duk fikir, Syekh ada ke orang pi bersetubuh dengan haiwan? Rupanya zaman lah ada. Baru ni saya tengok saya baca satu artikel ni, di negara-negara barat dia dah mula seks terhadap haiwan. Dia mula dah buat seks terhadap haiwan. Dia panggil seks mania. Seks gila ni terhadap haiwan ada dah di barat, tuan-tuan. Sebab tu orang-orang barat ni tuan-tuan, dia cuba untuk potong fitrah manusia. Dia tahu manusia ni ada fitrah, tapi dia sengaja create satu benda supaya fitrah ini akan terpotong dengan sendirinya. Dia cuba create suasana tu. Sebab tu hari ni orang-orang barat dia cipta satu aplikasi. Dia tahu fitrah manusia ni, Islam ni kata fitrah ni malu sebagai fitrah. Malu ni sebagai fitrah. Al-haya'u bil iman. Malu ni sebahagian daripada iman. Tapi orang barat dia nak hilangkan rasa malu fitrah manusia Islam ni. Apa dia buat? Dia cipta aplikasi supaya manusia ini boleh hilang rasa malu. Tuan-tuan, hilang rasa malu. Nak buat ke mana? Nak bagi orang muda, anak-anak muda, remaja belia, nak hilangkan rasa malu dia dalam masyarakat. Malu yang dalam syariat ni. Apa dia buat? Dia cipta aplikasi. Satu aplikasi, bila dia buat tuan-tuan, anak-anak muda boleh bergelek, boleh menari depan khalayak ramai. Dia pergi menari kat traffic light. Dia pergi ambil challenge menari dalam shopping complex. Orang anak-anak remaja ni dia buang baju sambil duk menari, berjoget apa semua. Pasal apa? Nak hilang rasa malu. Dia panggil challenge. Ada satu aplikasi, dia buat satu challenge. Challenge ni dia buatlah, dia tulis okey, pi dekat apa nama, pi dekat jalan, pi menari dekat jalan raya, tengah traffic light lampu merah. Dia ambil challenge tu pi buat. Ada challenge pi menari dekat McDonald, tengah orang duk ambil makan apa semua tu, dia pi menari tuan-tuan. Adalah muzik dia apa semua, pi menari. Pasal apa? Nak menghilangkan rasa malu di kalangan anak-anak muda, remaja, orang Islam, belia dan belia wanis Islam. Akhirnya bila hilang rasa malu ni, maka hilanglah rasa keimanan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Ni punca dia. Punca generasi kita boleh hancur bila hilang rasa malu, bila terbit benda-benda yang macam ni dalam generasi kita. Ni.
Yang kita bahas ni mungkin tuan-tuan rasa benda ni tak berlaku saya. La, tak berlaku, tapi mungkin 15 tahun akan datang dia mungkin berlaku. Tuan-tuan, wallahu alam. Kat tu lah bunyi dah nak masuk insya-Allah kita ranti lah tuan. No? Jadi takat tu dulu tuan-tuan tanda pada masalah 484. Kita berhenti di situ. Insya-Allah bulan depan kita sambung dengan 484 bulan tahun depan. Nampak tahun depan, nampak lama tuan. Bulan 1 tahun depan insya-Allah. Okey. Terima kasih banyak. Insya-Allah jaga diri elok, jaga lisan, jaga tutur bicara, jaga akhlak, jaga adab kita. Mudah-mudahan kita jadi di antara orang yang baik dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nah, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.